alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan hadirin kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang ada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti last sebelum Ramadan dalam bab berkaitan dengan cara tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita di bab cara tidur, cara bacaan, kita belajar beberapa doa-doa yang mudah. Allahumma qini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Itu antara doa-doa bangun tidur, yang doa tidur yang kita telah lalui hadis-hadis tersebut sebelum daripada ini. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam bab berikutnya, babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan ibadat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni dia antara bab yang panjang dan dia akan cerita kat kita berkaitan dengan ibadat siang, ibadat malam dan beberapa amalan-amalan penting baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadat. Muka surat 242 bagian yang kita bab yang ke-40. Baik. Sebab apa Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meletakkan bab ibadat selepas daripada tidur, seolah-olah memberi satu gambaran pada kita bahawa setelah tidur kita bina tenaga kita freshkan balik badan kita dan kita gunakan tenaga dan kesegaran tu untuk ibadat pada Allah SWT. Manusia ni tuan-tuan, dia dua benda dia tak boleh tinggal. Nama kata manusia,
dia ada nama dia mengantuk, dia mengantuk, nama dia tidur. Itu Allah sengaja jadikan kita supaya kita tahu label kita tu ada satu nama adalah dhaif ataupun lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan kami jadikan manusia ni adalah lemah serba-serbi. Antara kelemahan yang ada pada manusia adalah dia kena tidur. Macam mana hang champion ke, hang minum kopi ke, hang minum tu apa Red Bull kerbau merah ke, minumlah apa pun berapa hari yang boleh tahan ni ke darah ayak-ayak tu semua. Dia tidur, dia jadi elok. Tu nama kata lemahnya manusia. Satu lagi, mengantuk. Mengantuk ni macam orang selalu tidur, dia mengantuk dulu lah. Macam mana kadang-kadang mengantuk, minor sleep kan, micro sleep. Mengantuk sikit tu, terlelap 2-3 saat, macam-macam benda boleh jadi. Jadi dua benda tu tak dapat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tak mengantuk, tambah tidur, tak ada dekat Allah. Jadi ciri ketuhanan uluhiyah tu, dia tak boleh ada sifat lemah macam manusia. Subhanallah, daripada sifat-sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita tidur, kita akan rasa segar sikit lah. Kalau kita letih macam mana, kena kahwin anak kita, atau kita ada function apa-apa besar, kita tidur, kita letih, kita segar. Seolah-olah Imam Tirmizi nak apa kita, segar tu guna untuk ibadat. Kita makan kenyang, ada tenaga, ada energi, guna untuk ibadat. Hilang dahaga, ada tenaga, guna untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi kita tengok hadis yang pertama daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta intafakhat qadamahu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu, faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, qala afala akunu 'abdan syakura. Nabi SAW mendirikan solat sampai kedua-dua kaki beliau bengkak. Ada yang menegur baginda, mengapakah kamu menyusahkan diri kamu sebahagian rupa, padahal Allah sudah ampunkan kamu segala dosa yang lalu dan akan datang. Maka Rasulullah SAW menjawab, adakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Hadis dari Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Baik. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang masyhur, yang mana Nabi SAW biasanya akan sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Dan perlu difahami bahawa bengkak kaki ni adalah apa yang berlaku ibadat sunat, bukan ibadat fardu. Ketika Nabi SAW menjadi imam untuk sembahyang fardu, baginda akan baca ringkas, baginda akan baca mudah dan senang. Walaupun yang buat itu adalah Sayyidina Muaz, pernah jadi imam dengan bacaan yang sangat panjang. Nabi pernah kata kat dia, inni uhibbuka fillah, aku sayang, aku cinta kamu wahai Muaz. Tetapi apabila orang kampung Sayyidina Muaz mai bagi tahu kat dia, kat Nabi SAW, Rasulullah, kami nak abang pun serba salah, tak abang pun serba salah, Sayyidina Muaz ni jadi imam, panjang sangat. Kami bukanlah tak suka sembahyang, tapi ada benda lain bilang kabut buat kami ni. Report pada Nabi SAW. Nabi panggil Sayyidina Muaz, walaupun Nabi sayang kat dia, Nabi cinta, Nabi kata aku sayang kat hang kerana Allah. Nabi tegur dia, Nabi kata apa? Afattanun anta ya Muaz, adakah kamu ingin menjadi orang yang menimbulkan keresahan, fitnah, jadi huru-hara dalam kalangan masyarakat? Elok-elok orang duk main sembahyang jemaah, bila orang tengok hang jadi imam, orang akan start mutu balik umur. Orang tengok dia hang jadi imam, orang start unta balik umur. Nabi tak pesan lagu tu. Nabi kata apa? Afattanun anta ya Muaz,
Muaz, adakah kamu ingin menjadi orang yang timbulkan huru hara atau haru biru dalam masyarakat? Maknanya dalam sembahyang fardu Nabi baca pendek. Hadis yang kita baca malam ni adalah sembahyang seorang-seorang. Nabi sembahyang kat rumah, Nabi sembahyang ibadat di waktu malam, qiyamul lail. Ibadat-ibadat ini biasa Nabi SAW akan tarik panjang. Sahabat Iran kata Mughirah bin Syu'bah, mereka pernah dah tanya Rasulullah SAW, kamu ni champion lah, hebat lah, jadi mayang buat orang betul-betul macam ni, mayang buat lah. Maka Nabi SAW sebut, afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang terima kasih pada Allah? Terima kasih sebab apa? Allah ampunkan dosa Nabi. Tuan-tuan, dosa-dosa Nabi SAW diampunkan Allah, dosa dulu, kini dan selamanya. Dalam surah Al-Fatih Allah Ta'ala sebut, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, untuk Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan akan datang. Maknanya Nabi ni orang folder dosa tu, kalau bahasa muda, select all, control A, select all, delete folder. Dosa tu tak ada. Nabi-Nabi lain minta ampun pada Allah. Tuan-tuan ingat tak doa yang selalu kita baca? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa tu? Doa Nabi Allah Adam AS. Dalam surah A'raf Allah bahasakan ayat tu, Nabi Adam AS doa pada dia dan pada Sayyidatina Hawa tu kita, supaya ya Allah qala, dia ada lafaz musanna, dua orang, ya Allah Rabbana, qala Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah buat dosa pada kami, ya Allah kami dua orang ni buat dosa, ampunkan dosa kami. Nabi apa doa keampunan? Nabi yang doa keampunan itu adalah Nabi Allah Adam AS, doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Nabi Nuh ada tak minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Ada. Nabi Musa ada, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni dosa aku dan dosa saudara aku Harun alaihi wassalam. Sebab apa minta doa? Supaya dia, kerana mereka tinggal saja Samiri ni dah buat kerja. Apa Samiri ni buat? Samiri ni dia pergi ambil satu lembu apa semua, dia buat dengan emas apa semua, sehingga dia buat patung berhala, pakai dia sembah patung berhala tu. Siapa? Samiri. Ya Allah, kami Nabi, kami rasa bersalah sangat sampai pihak umat ni, kaum kami ni pergi sembah berhala pula. Risaulah kami ya Allah. Mereka doa minta ampun pada Allah Ta'ala. Nabi Musa pernah doa pada Allah Ta'ala supaya Allah zahirkan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah tunjuklah aku nak tengok kamu macam mana. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirkan. Allah kata, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kamu tengok dekat gunung tu, aku akan tampilkan sedikit daripada cahaya aku. Kalau gunung tu boleh tahan, aku tunjuk. Kalau gunung tu tak boleh, maka cerita lain. Maka dipaparkan cahaya yang sedikit, maka hancur gunung tu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika, ya, apabila dia sedar daripada pengsan, dia pengsan. Bila tengok cahaya besar tu, dia pengsan. Dia kata, ya Allah, aku minta maaf padamu ya Allah, minta ampun padamu ya Allah. Maknanya Nabi-Nabi dulu mereka minta ampun pada Allah Ta'ala. Semua Nabi-Nabi beroleh dengan keampunan, minta ampun. Tapi package keampunan ini ditawarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Allah maksudnya Allah anugerahkan keampunan kepada baginda Nabi SAW. Tapi yang nama kata Nabi ni, bila Allah bagi kat dia satu keistimewaan, dia bukan ambil kesempatan. Alah, Allah dah ampuni dosa aku, Nabi buat enjoy. Tak, Nabi sentiasa ibadat macam biasa juga, supaya nak jadi satu panduan pada umat. Antaranya, selain daripada satu, nak terima kasih pada Allah, yang kedua, panduan pada umat.
Nabi ni Allah ampun dosa dia pun dia semayang teruk-teruk. Kita ni bukan Allah ampun dosa kita lagi. Sebab apa kita tak buat teruk? Macam tu. Nabi SAW istighfar satu hari berapa kali? 100 kali. Padahal tak ada dosa pun, istighfar. Lepas semayang Nabi istighfar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Nabi doa. Nabi istighfar. Bukan ada dosa pun. Bukan buat jahat. Jadi imam pun. Baca Quran kot. Dalam masjid kot. Nabi kot. Tahu? Supaya ajak kat kita. Mungkin dalam semayang kita ada kesilapan, ada kekurangan, tak ikut apa hak Nabi ajar, tak ikut hak panduan sunnah Nabi ajar, kita tak ikut, maka minta keampunan. Perangai dan sikap dan sifat ni tuan-tuan, bila ada dekat pemimpin Nabi, dia turun mai dekat orang dekat bawah. Siapa dia yang orang yang ada kat bawah yang Allah beri keistimewaan ni? Antaranya adalah sahabat Nabi SAW yang dia ni makan darah bekam baginda Nabi SAW. Siapa dia? Sayyidina anak menakan Nabi SAW. Nama dia ialah Abdullah bin apa? Bukan Abbas, Abdullah bin tak ingat. Saya ingin tengok nama dia keluar dia. Dia ni Nabi SAW kata kat dia, ni darah bekam aku, pi ambil, pi buang. Dia siapa? Dia ni adalah anak kepada Asma. Asma ni kakak Aisyah radhiyallahu taala anha. Kakak Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan satu orang sahabat, dapat anak nama Abdullah. Abdullah ni anak menakan pakcik Nabi ni, pakcik dia. Dia budak kecil. Kan rumah Nabi ni kira rumah mak menakan dia, rumah pak menakan dia. Jangan kata apa, dia lari sini lari sana. Satu hari Nabi panggil dia. Nabi kata ni darah bekam aku, hang tolong pergi buang di tempat yang siapa pun tak tahu. Tahu dia pergi mana? Dia pergi makan. Dia pergi mana yang clear sikit, bukan pilih clear, tempat yang tak nampak. Dia makan, dia lap mulut dia semua. Dia buat macam muka tak masalah, dia main. Dia tengok muka dia. Nabi tanya, mana darah tu? Darah tu dah tak lah, tempat yang siapa pun tak tahu. Memang perut dia sampai tahu. Nabi tanya kat dia, la'allaka syaribta, minum kan? Darah tadi yang makan tadi, nak minum kan tadi? Dia nak tipu dengan Nabi pun tak apa ni. Dia kata, betul, saya makan darah tadi. Nabi kata apa? Siapa yang darah aku ada dalam badan dia, Allah takkan sentuh dia dengan api neraka. Allah bagi keistimewaan. Tapi sahabat ni tuan-tuan, akhirnya dia mati syahid. Maknanya walaupun Nabi dah jamin dah memang takkan masuk neraka, sepatutnya dia buat apa? Sepatutnya dia duduk rumah, beli apple, makan kat rumah, relax, goyang kaki gitu sembahyang Jumaat. Tapi orang tanya tak pergi sembahyang Jumaat, aku mana masuk neraka? Nabi dah hafal tu. Kalau kita memang kawal lah tu. Tapi yang kata sahabat ni sama, ikut perangai macam Nabi juga. Macam mana Nabi sembahyang biasa ibadah, walaupun Allah beri keistimewaan, sahabat sama keistimewaan, tak masuk api neraka, badan campur dengan darah Nabi dah. Berjuang jihad, mati teruk-teruk, tinggal anak, isteri, rumah semua, pi berjuang, pi jihad, mati pi sabilillah. Ya Allah, hebatnya. Sebab tu orang yang duduk di atas, pemimpin, dia mempengaruhi orang yang ada di bawah dia tu supaya dapat melakukan dengan yang terbaik. Maka hadis ni mengajar pada kita beberapa benda. Yang pertama, ibadat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu, faqala lahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka anna Allah ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan syakura. Hadis ni sama juga.
Macam hadis tadi tu, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah solat sampai dua-dua kaki beliau bengkak. Ada yang tanya pada beliau, mengapa kamu melakukan hal ini? Padahal sudah tertulis bahawa Allah ampunkan segala dosa kamu yang lalu dan akan datang. Lalu dijawab Rasulullah SAW, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sama juga, cuma hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maknanya apa? Ramai sahabat pernah lalui peristiwa yang sama. Maknanya mereka sendiri pernah tengok Nabi sembahyang lama. Kalau sekali sembahyang lama, orang tak akan tanya. Tapi bila kerap sekali benda tu berlaku, sampai orang rasa macam, oh, kesianlah kan Nabi sembahyang lama sangat ni, orang sampai pergi tanya. Setakat kita duk baca hadis ni, kita jumpa apa? Aisyah pernah tanya, Mughirah pernah tanya, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih kurang ayat sama orang tanya, jawapan semua sama. Afala akunu abdan syakura. Hadis yang ketiga juga adalah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikhu qadamahu. Fayuqalu lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Sama lebih kurang riwayat hadis ni dengan tadi itu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendirikan solat sampai kedua-dua kaki beliau bengkak. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, mengapakah kamu melakukan demikian? Padahal Allah sudah ampunkan dosa kamu yang lalu dan akan datang. Maka kata Nabi SAW, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Baik. Banyak riwayat yang menyebutkan pada kita beberapa benda ni, menunjukkan bahawa macam saya abang tadi, perkara ini sering kali dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya bukan Nabi berlakon depan orang. Nampak dia ni, Nabi takbir sembahyang. Nampak dia ni, Nabi takbir sembahyang. Tak, ini memang perwatakan biasa. Kerana biasanya orang kalau nak ranjau orang, dia ranjau orang semua. Tapi dengan isteri dia, dia tak boleh ranjau. Sebab isteri duduk di rumah, nak berlakon baik ni boleh berlakon depan orang. Lepas kat masjid boleh tasbih, zikir la ilaha illallah subhanallah subhanallah, duduk di masjid. Di rumah tak tahulah, kena tanya isteri lah, abang macam mana kat rumah? Abang dia bunyi slow je. Abang duduk berebut dengan dia, melur untuk Firdaus 2. Contoh, berebut controller dengan isteri dia. Isteri dia sama apa? Yang kuliah, tapi yang drama. Isteri tahu lah. Tapi Aisyah sendiri kata, aku pernah tanya dekat Nabi SAW sebab apa sembahyang banyak. Nabi kata, tak apalah, aku jadi hamba terima kasih ke Allah. Maknanya itu memang benda yang selalu berlaku pada Nabi SAW. Baik. Jadi ketiga-tiga hadis ini menunjukkan pada kita bahawa kesungguhan ibadat Nabi SAW dan sampai bengkak kaki, sampai sahabat yang ada di keliling baginda berasa simpati dengan Nabi SAW kerana kaki baginda selalu berbengkak-bengkak kerana lamanya berdiri dalam sembahyang baginda. Nanti kita jumpa hadis belakang-belakang nanti, kita tahu sebab apa sembahyang Nabi sampai bengkak kaki. Apa yang Nabi baca dalam sembahyang. Satu rakaat tu berapa ayat, berapa surah, berapa juzuk Nabi baca, nanti kita tengok. Kata-kata Nabi SAW, salahkah aku jadi hamba yang terima kasih, menunjukkan bahawa rasa syukur dan terima kasih Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan biasanya orang yang selalu syukur nikmat, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada baginda. Dan benda ni, orang yang reti terima kasih ni tak ramai. Orang yang reti terima kasih pada Allah ni tak ramai. Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di kalangan hamba aku yang terima kasih dengan nikmat yang Allah beri. Tentang tengoklah jumlah yang main masjid,
dan jumlah yang pergi konsert. Agak-agak tuan-tuan, main masjid ramai ke? Main konsert ramai. Main konsert ramai. Walaupun konsert kena bayar duit, masjid free. Walaupun masjid ada aircon, konsert panas. Walaupun masjid kena boleh duduk dengan santai, relax, siap ada koi belakang boleh pergi tabuh pulak lagi, main balik dengan selesa. Konsert berdiri, panas, letih, balik, jam. Masjid boleh pahala. Walau macam mana pun manusia akhir zaman terutamanya, dia tetap memilih benda-benda yang boleh bawa kerugian pada akhirat untuk dia. Untuk tak terima kasih atas nikmat Allah tu tak ada. Baik. Baik, ada beberapa benda yang saya nak tambahan pada kita. Jadi antara cara untuk kita terima kasih dengan nikmat yang Allah bagi adalah yang pertama, menjaga sembahyang fardu kita bagi elok, bagi kemas, bagi cantik. Semua sembahyang fardu jaga bagi elok. Kemudian bila kita dah sembahyang fardu kita bagi elok, kita naik satu lagi martabat, menjaga ibadat-ibadat sunat kita bagi elok. Terutamanya bab sembahyang sunat. Terutama apa kita tahu lah, duha ke, witir ke, kita tahu baca Quran, tasbih, zikir, apa-apa benda yang kita tahu nama kata ibadat sunat, kita tambah. Tatawwu' kita bagi. Menambah amalan sunat adalah salah satu fast track untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, Nombor 2, daripada hadis ni nak menunjukkan pada kita bahawa antara cara yang paling utama untuk kita terima kasih pada Allah adalah dengan beribadat pada Allah. Tidak hanya cukup atau merasa puas dengan menyebut Alhamdulillah. Nikmat ni Allah bagi kat kita banyak, Alhamdulillah. Bagus dah cakap aku tu, bagus. Tapi bagi menzahirkan rasa maksimum atau zahirkan syukur kita yang paling sempurna adalah memperbanyakkan ibadat-ibadat kita. Di samping kita hanya bersyukur dengan Alhamdulillah dengan mulut, maka dia nak mai satu lagi peringkat yang paling terbaik sekali nak terima kasih, memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya bagi kita yang pernah melibat diri dengan dosa. Semua orang lah tuan-tuan. Kalau dulu zaman tak semayang, zaman bawa aci ronda belakang sini, bawa markah, racing motor merepek tu, tak semayang, lara, judi, apa merepek tu. Sekarang dia baik dah. Apa kita nak buat? Allah bagi hidayah kat kita. Alhamdulillah ya Allah, bagi hidayah kat aku sebelum aku mati ni, aku sedar dah. Terima kasih dengan Allah. Kena buat apa? Banyakkan ibadat-ibadat sunat. Tuan-tuan tengok tabung derma, sagi nak balik, bubuh derma masjid. Ya Allah, harapku dengan derma ni tudfi'u ghadab rabbuka. Allah akan padamkan kemurkaan Allah. Orang yang rajin sedekah, Allah akan hilangkan kemurkaan Allah terhadapnya. Allah marah kat kita sebab kita dosa banyak. Banyakkan ibadat sunat, banyakkan derma, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran dan sebagainya. Ibadat sunat tu kita perbanyakkan. Kata Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Beramallah kamu wahai keluarga Daud. Keluarga Daud ni siapa tuan-tuan? Nabi Daud kan? Nabi Daud kaya, Nabi Daud raja, Nabi Daud nabi. Tapi Allah kata banyakkan ibadat. Maknanya aku bagi hang jadi raja, aku bagi hang jadi kaya, aku hang bagi jadi nabi, aku bagi hang jadi nabi. Cara terima kasih, memperbanyakkan ibadat kepada aku. Jadi 3 hadis yang awal memberi satu gambaran pada kita, bagusnya kita ni memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-254. Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail faqala kana yanamu awwalul lail thumma yaqumu fa idza kana min as-sahari
autara thumma ata firashahu fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli fa idza sami'a al-adana wa thaba fa in kana junuban afadha alayhi min al-ma'i wa illa tawadda'a thumma kharaja ila as-salat. Aku tanya pada Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidina Aswad bin Yazid, mengenai solat Nabi SAW di waktu malam. Baginda menjawab, Nabi SAW tidur awal malam, kemudian baginda bangun melakukan solat malam dan ibadat yang lain. Jadi makruh tidur sebelum daripada isyak, dan makruh menyembang tanpa sebab selepas daripada isyak, kecuali sembang dengan isteri kita. Kerana banyak hadis yang Nabi SAW spend masa dengan isteri, duduk, sembang, cerita macam-macam lah dengan isteri di waktu malam. Maka menyembang dengan isteri atau muzakarah bab-bab agama, terutama dengan keluarga dan sebagainya, maka itu tidak menjadi makruh. Adapun saja sembang sampai pukul 12, pukul 1 duduk bawah flat, bawa kursi, ada banyak isteri tu telefon tak angkat, isteri telefon tak angkat, duduk bawah flat, tak ada apa-apa, tertarik. Memang mak tu pun pening, segelas sampai tak mau balik rumah. Kalau di kedai, kalau di taman, dia bawa lah geruk taman tu, okey jom kita menyembang. Malam ni rumah kawan ni, dia tu beli biskut pula, tak ada apa pun, cerita pasal hantar tak kerajaan kita sekarang ni. Kawan ni pula hantar tak sekarang ni kereta baru nak keluar. Kawan ni pula hantar tak member pun nikah dua. Bila pun nikah dua, sembang nikah dua ni pada dulu ni haram tak nikah pun, saja sembang lah sampai koyak meja. Baru ni aku pergi kedai siam, aku tengok comel marka petani tu duk abai aku sembang. Aku rasa aku nak pergi lah, aku nak kena pergi petani, pergi cari seorang daripada murah. Dia kata orang-orang sana ni, kalau orang Malaysia ni bagi saja aku tu, orang jaga anak aku bagi elok. Sembang, kata isteri telefon, dia terajang meja-meja belah aku tu, bayar pun tak ayam. Yang nak sembang, yang nak menikah tadi tu, nampak macam hebat sangat. Perbuatan tu makruh. Sekali-sekala sembang member main tu lain lah. Hari-hari cerita apa salah. Marka pun sampai dia menikah tak menyembang, tak teruk ni dengan member cerita apa hari-hari sembang. Bujang lain lah, ni dah ada anak pergi sekolah, dia nak pergi kerja, isteri nak pergi kerja, menyembang 24 jam. Dah pagi tak ada di rumah, malam pun nak pergi basuh singki ke, nak sidai baju kat rumah ke apa, tak ada, menyembang tu. Hukum dia makruh, panggil kata. Kecuali muzakarah bab agama dan sebagainya, tak apa. Maka bagusnya tidur ni awal lah, baru boleh bagi awal. Bila kita tidur lambat, dia akan ganggu banyak benda, terutama subuh, qiyam dan sebagainya. Jadi Nabi SAW semayang tidur awal, bangkit, Nabi akan buat ibadat. Apabila mendekati waktu sahur, baginda mendirikan witir. Maknanya amalan Nabi SAW mentakhirkan witir. Witir jadikan dia sebagai last. Ustaz, kami takut tak bangun. Boleh, siapa nak buat awal? Kerana Nabi SAW juga pernah menasihati sahabat, bagi panduan dan menjadi amalan sahabat untuk witir sebelum daripada tidur. Takut-takut tak bangun di waktu malam. Maka Nabi SAW, untuk Nabi qiyam ni dia wajib. Level-level Nabi ni, qiyam ni untuk kita sunat, tapi untuk Nabi ni ditekankan. Kerana orang yang bangun qiyamul lail ni, dia punya hubungan dia dengan Allah tu dia lain macam sikit, dia rapat. Sebab tu kalau orang rajin bangun qiyamul lail, wali-wali Allah, para alim ulama, orang yang taqarrub dengan Allah ni, orang ni rapat dengan Allah, kita jangan lebih kurang cakap dengan dia, jangan cerca dia, jangan pandang rendah pada dia, jangan bawa mulut tanya pasal dia. Tambah-tambah dia ni adalah ahlullah, atau orang kita katakan para alim ulama, tutup guru yang rapat dengan Allah.
kita pergi fitnah dia, pergi cakap lebih kurang pasal dia, kita rendahkan martabat dia. Kita takut apa? Hubungan dengan dia, dengan Allah tu rapat. Takut dia angkat tangan, dia doa. Orang yang dizalimi, tambah dia wali Allah, dia dekat diri Allah, takut mustajab doa dia. Tak ada hang balik rumah azab atau apa yang dia minta tu kena dekat kita. Maka mulut kita jaga, kerana orang yang selalu berqiyamul lail dia dekat diri Allah. Kalau kita rasa kita boleh bangun dia waktu pagi, kita yakin kita takhirkan witir, maknanya kita lambatkan witir kita. Tapi saya tak tahu nak kata lah Ustaz, saya ni kadang-kadang boleh jadi bangun, biasanya menyerap tak fikir betul ya. Azan subuh baru saya bangun, sebab Tok Bilal kami suara dia kuat dan sedap, jadi saya pun terbangun betul ya. Macam ni kita sembahyang siap-siap. Sembahyang kat rumah ke sembahyang kat masjid bagus? Sembahyang kat rumah dah bagus. Jangan biar rumah kita macam kubur, tak ada ibadat langsung, tak ada. Saya tak berani Ustaz, balik rumah sampai tak sembahyang dengan anak, dengan telefon, dengan TV lah apa, duk layan drama, dia terletih tidur. Saya banyak kali dah try tak boleh. Kalau tak boleh, sembahyang siap-siap kat masjid. Sembahyang siap-siap. Tak boleh Ustaz, orang suka kunci kami nak balik. Dah hang pun nak sembahyang lama mana sangat. Hang nak sembahyang lama, sembahyang belakang. Belakang tak kunci dah, kunci belakang. Kunci belakang. Kunci juga. Carilah ruang mana-mana tepi tu. Kadang Tok Siok ni dia bukan nak gadai nak kunci awal. Dia bagi je orang sembahyang. Tapi lama sangat orang sembahyang. 14 kali baca Yasin. Sebelah 40 kawan tu isteri duk telefon dia pergi makan tom yam. Abang aku mana, abang aku mana. Sembahyang lah kawasan yang tak ganggu orang. Dia pun bukanlah sebab lepas sembahyang isyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tutup lampu semua. Tu ngarut sangat. Dia pun bagi masa orang sembahyang apa semua. Takut kalau sembahyang balik rumah tak ada sembahyang, witir siap-siap dekat sini. Kalau boleh abang dia pun kalau boleh buat di rumah. Saya balik rumah membuka Ustaz, saya tak sembahyang siap-siap dekat sini. Takut kita balik tak ada nak sembahyang. Kemudian ketika mendengar seruan azan, sesudah itu lepas witir, beliau kembali ke tempat tidur. Sekiranya Nabi berhajat ke atas isteri beliau, beliau akan datangi isterinya. Ketika mendengar seruan azan, beliau akan bangun dengan segera. Jika beliau bangun dalam keadaan junub, beliau akan mandi. Kalau tidak, cukup sekadar mengambil wuduk lalu ke tempat solat. Itu amalan baginda Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi sembahyang, Nabi akan lambat ke witir. Jadi sebelum Nabi nak dah habis sembahyang, kita mengaji dulu bab tidur, Nabi akan baring sat. Sebelum azan subuh ni, pi balik dekat katil kita atau kat sejadah kita tu, baring sat, baring macam ni. Kita baca dulu kan, baring macam tu. Jadi kepala terangkat sikit gitu kan. Macam tu. Tidur ni macam tidur tak betul. Dengan bawa selimut buka aircon semua 5.50, 9.40 pagi je orang bagi. Dah tidur tu baring balik saja, tutup mata. Adalah 5 minit 10 minit lagi macam relax gitu. Bagi letih tu hilang sikit, saya kan bangun. Sebab tu Nabi tidur macam tu. Sebab dia tak boleh, dia tak akan menyebabkan orang jadi selesa sangat bila tidur tu. Bila terngantuk sikit, dia terjaga gitu. Kalau macam ni ke bawah tu, dia tak ada tersengut-sengut, tak ada. Dia kira ghaibal ghuyub tu dia awak. Macam tu. Hadis ni nak abang beberapa benda. Jadi pertama adalah kaifiat baginda Nabi SAW semayang, iaitu baginda tak akan mulakan semayang dari awal, tapi baginda akan tidur dulu kemudian bangun menjalankan solat. Perangai Nabi ni bukan selepas isyak terus Nabi buat qiyamul lail dah. Nabi tidur dulu. Nabi pun tidur. Maknanya apa? Ada hak untuk badan, ada hak untuk isteri, ada hak untuk Allah. Hak untuk badan apa? Tidurlah dulu. Kemudian hak dengan isteri bersama dengan dia. Maksudnya spend masa dengan semua. Dengan Allah pun ada masa juga untuk diri. Jadi style ibadat Nabi yang paling bagus sekali yang kita boleh tiru adalah tidur awal kemudian bangun untuk sembahyang. Kualiti dia lebih hebat kerana bila kita tidur, bila kita bangun, maka kita susah nak bangun. Bila kita dah selesai tidur, bila kita bangun, kita korban, maka pahala dia lebih sikit.
daripada biasa. Dan baginda juga tidak akan sambung semayangnya dengan semayang subuh. Bukan qiyamulai sampai azan subuh terus semayang subuh, tak. Ada gap. Paling tak ada, berhentilah 5-10 minit sebelum azan, rehat sekejap. Walaupun tak ada sahur, kita buat qiyamulai bulanan. Sunnahnya kita jangan terus sekali macam tu. Dalam 5 minit lagi atau 10 minit lagi nak azan, berhenti sah. Kalau orang nak pergi tandas, minum air ke apa-apa. Itu style sunnah Nabi SAW ibadat. Dan hadis ni juga Nabi ajak kita pembahagian malam, iaitu tidur dulu pada 1/awal malam, kemudian bangun ibadat pada 1/3 malam, dan tidur semula sebelum masuk waktu subuh dalam tempoh 1/6 malam. Hadis yang dimasukkan itu adalah, aku semayang malam yang paling disukai Allah adalah semayang Nabi Daud. Baginda tidur separuh malam, kemudian baginda bangun mengerjakan solat pada 1/3, yakni selepas tidur, dan baginda tidur semula pada 1/6, yakni sebelum masuk waktu subuh. Itu nombor 2 cara ibadat Nabi. Nabi bahagikan malam tu pada 3 bahagian. Nombor 3, Nabi SAW akan sembahyang witir sebelum di akhir malam. Jadi macam sahabat kata tuan tadi, nak sembahyang last pun boleh, nak sembahyang awal boleh tak? Boleh. Di mana dalil dia? Nabi SAW pernah pesan pada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi kata apa? Ausani khalili, kekasih aku, teman yang rapat pada aku. Siapa dia? Muhammad SAW pernah berwasiat pada aku 3 benda. Apa dia? Siyami 3 ayamin fi kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Nabi pesan ke Abu Hurairah, setiap bulan jangan tinggal puasa 3 hari. Wa raka'atid duha, 2 rakaat sembahyang duha. Wa an autira qabla an anama, dan hendaklah aku mengerjakan witir sebelum aku tidur. Berdalilkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, menunjukkan kepada kita bahawa boleh witir sebelum kita tidur, tak jadi masalah. Jadi witir ni haruslah kita kata, nak sembahyang awal boleh, nak sembahyang lambat pun boleh. Hadis yang terakhir yang boleh kita ambil daripada bab witir ni adalah, kata Nabi SAW, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka witirlah pada awal malam. Wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal. Siapa ingin bangun di akhir malam untuk witir, maka solatlah dia di akhir, kerana dia akan dihadiri, yakni disaksikan oleh malaikat rahmat, dan solat itu adalah solat yang lebih baik. Hadis dari Imam Muslim. Jadi ada 2 pilihan lah. Tuan nak sembahyang awal boleh, nak sembahyang akhir pun boleh. Okey, itu sahaja yang kita ambil pada malam ni berkaitan 3 hadis cara ibadat Nabi SAW di waktu malam terutamanya. Baik, teguh dulu yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.